Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'mil wa ifdalih. wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yang artinya, wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu dan juga umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada petang ini, sama-sama kita mendengar tazkirah. Dan tazkirah ini menjadi peringatan bagi diri saya dan bagi diri para hadirin hadirat muslimin muslimat, berkait dengan ayat yang saya baca. Satu perintah kepada seluruh umat manusia supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha menciptakan segala-galanya, Maha mengatur, Maha mengurus, Maha memberikan apa saja kepada seluruh makhluknya. Maka penting untuk kita selaku umat Islam, lebih-lebih lagi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain dan tidak bukan atas tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Dan alhamdulillah di dalam bulan Ramadan ini seringkali kita membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan terhadap umat yang terdahulu sebelum dari kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka satu perintah khusus pada orang yang beriman, yang Islam, disebut beriman. Tidak disebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tapi disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila disebut Islam, belum tentu hatinya beriman, barangkali kufur, munafik. Tetapi bila disebut iman, beriman itu merujuk kepada yang bila disebut beriman sudah tentu Islam. Ini yang paling penting yang kita wajib ketahui. Dan perintah segala syariat Allah yang Allah Ta'ala wajibkan, termasuk juga perintah puasa. Sebagaimana umat terdahulu wajib puasa, puasa mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berpuasa sebagai perintah dikaitkan dengan orang yang beriman, maknanya segala perintah Allah yang wajib semua ada kaitan dengan iman. Apabila kita meninggalkan puasa secara sengaja, maka hukumnya berdosa besar. Tetapi bila kita menolak hukum puasa, kita kata hukum puasa tak ada dalam Islam, tak ada dalam Quran, Nabi tak ajar, sebagainya, boleh rosak akidah, jatuh kufur. Menunjukkan perintah-perintah Allah, perkara pokok agama, sebagaimana ulama kita sebut al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui dari agama
adalah suatu kewajipan. Walau orang jahil, orang Islam yang jahil, dia tak boleh menolak puasa, menolak hukum yang lain, hukum solat, perkara pokok-pokok agama tak boleh ditolak. Walaupun tak faham Quran, tapi tahu Quran suruh solat, tahu Quran suruh puasa, tahu Quran suruh bayar zakat, tahu Quran suruh pergi haji, tahu, kita tahu, sekadar tahu itu suatu perkara. Walau orang jahil wajib tahu, dan wajib melaksanakan setakat mana ilmu yang mereka tahu, di samping menambah ilmu dari masa ke semasa. Jadi kita berkumpul, kita menjalankan majlis tazkirah, yang mana tazkirah suatu peringatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zariyat, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, wa dzakkir, beri peringatan, beri tazkirah, beri tazkirah. Zakir ni fi'lul amar, dalam ilmu bahasa Arab fi'lul amr, fi'il amar, perintah, fi'lul yang disebut fi'lul li amri biwujub. Fi'il amar menunjukkan kepada perintah wajib. Wa zakir, dan berilah peringatan, dan berilah tazkirah, sampaikanlah tazkirah. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan itu, tazkirah itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka peringatan ni wajib. Sama ada peringatan yang kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung, secara diprogramkan atau tidak diprogramkan, peringatan sesama umat Islam mesti dilaksanakan sebagaimana disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari, menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, menasihati. Para sahabat tanya, untuk siapa nasihat itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim wa ammatihim. Bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin umat Islam dan rakyat seluruhnya. Dalam erti kata, penting kita nasihat menasihati. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni tetap diadakan program-program sebegini. Walau kita kadang faham bila masuk bulan Ramadan ni bulan ibadat. Bila bulan ibadat, tak payah belajar, tak payah menuntut ilmu silap. Zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan mereka perang lagi di dalam peperangan Badar. Ini dia, ini kita jangan bila cakap bulan ibadah ni tak boleh belajar, tak boleh tuntut ilmu, tak boleh dengar nasihat, pengajaran, tidak. Bahkan kita tahu dalam bulan Ramadan amalan sunat macam amalan wajib. Amalan sunat macam amalan wajib, pahala ganjarannya disebut dalam riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Amalan sunat macam wajib, amalan wajib digandakan 70 kali ganda. Ada amalan seperti menuntut ilmu, menuntut ilmu, ganjaran pahala menuntut ilmu, duduk sebentar. Ada riwayat menyebut lebih daripada orang yang solat sunat 1000 rakaat. Ini kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu, apatah lagi duduk majlis ilmu dalam bulan Ramadan ini. Maka bila kita sebut perintah puasa itu tidak bukan Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Target kepada puasa, targetnya untuk menuju takwa, untuk takwa. Apa itu takwa? Dalam tafsir Al-Jalalain disebut al-ma'asi fa innahu yaqsiru syahwah allati hiya mabda'uha. Memelihara diri dari segala maksiat. Takwa itu dalam tafsir Al-Jalalain memelihara diri dari segala maksiat. Maka kerana dengan berpuasa itu dapat membendung syahwah, nafsu syahwat, yang merupakan pokok pangkal segala maksiat. Jadi itu tujuan puasa, nak takwa untuk membendung nafsu syahwat.
dapat kita bendung nafsu syahwat. Ni takwa. Takwa sebagaimana juga disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah di dalam kitabnya An-Nasa'i Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Beliau menukilkan qala al-ulama ridwanullahi alaihim at-taqwa ibarah an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran batinan ma'astish'ari ta'zim lillah wal haibah wal khasyah wal rahbah minallah. Takwa itu satu ibarat dari menurut perintah-perintah Allah dan juga menjauhi akan larangan-larangannya, sama ada zahir maupun batin. Sama ada yang zahir yang nampak, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya yang orang nampak. Takwa. Dikala orang tak nampak juga, kita tidak melaksanakan maksiat larangan Allah, kita tetap melaksanakan perintah Allah. Orang yang luar dalam, walau orang tak nampak, di jalan perintah Allah, dia menjauhi larangannya, ini sifat wara', disebut sifat wara'. Di samping itu merasai keagungan bagi Allah, merasa keagungan bagi Allah dan kehaibatan, dan rasa takut dan gerun kerana Allah Ta'ala, gerun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan takwa yang disebut oleh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah. Juga dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah menterjemahkan takwa itu dengan ertinya wal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah, takut kebesaran Allah. Takwa itu juga beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan wahyunya. Al-Quran, ada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal dengan Quran, beramal dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita orang Islam mengaku tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan mengikut ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup yang sedikit. Ini rasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Diri kita, ni nikmat. Anak isteri kita, sahabat andai kita, kaum kerabat saudara mara kita, ini nikmat yang macam-macam Allah Ta'ala beri. Dikala kita diuji dengan apa yang dipanggil dengan COVID-19, Allah uji umat Islam. Ini peluang kita. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita bertaubat. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan membuat persiapan untuk hari akhirat. Ini perlu penting, buat persiapan untuk hari akhirat kita. Ini takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan dalam keadaan kita berpuasa, puasa ini sebagaimana yang dijelas kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dhif. Kata Nabi SAW, tiap-tiap amal anak Adam digandakan satu kebaikan 10 gandaan pahala. Satu kebaikan anak Adam dapat 10 pahala ganjarannya, ila 700 dhif. Boleh sampai ke tahap 700 kali gandaan. Ini berdasarkan kualiti amal kita. Solat kita ikhlas, baik, dapat 10. Kualiti ikhlas kita boleh sampai 700 kali ganda. Qala Allahu azza wa jalla illa saum. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan hadis kursi, Allah Ta'ala kata illa saum, melainkan puasa.
Puasa tak termasuk kategori orang yang buat satu kebaikan dapat 10, boleh tahapnya diganda sampai 700 kali ganda. Puasa tak termasuk kategori itu. Macam dalam satu peraduan pertandingan, kita masuk pertandingan, ada yang markah penuh 10 markah. Orang dapat 10 markah, hadiah dia dapat hadiah dia. Dapat banyak hadiah dia 10 markah. Tu paling tinggi lah tu 10 markah. Tapi puasa tak boleh nak letak 10 markah. Sebab 10 markah tak boleh nak menilai puasa itu. Lebih dari itu. Tapi hadiah paling tinggi 10 markah saja. Tak lebih dari 10 markah. Hadiah tu 700 kali ganda lah. Hadiah 10 markah. 11 markah dia tak letak, tak ada hadiah 11 markah. Puasa tak ada kategori ini. Kenapa puasa tak ada kategori ini? Orang solat, dia solat. Orang bersedekah, sedekah. Orang amal zikir, wirid, baca Quran. Ya, amal zikir, wirid, baca Quran. Tapi puasa tak kategori ini. Sebab apa? Orang puasa, beza orang yang baca Quran dalam keadaan puasa dengan orang yang baca Quran yang tidak puasa. Beza orang yang wirid zikir dalam keadaan puasa dengan orang yang wirid zikir dalam keadaan tidak berpuasa. Beza orang yang solat dalam keadaan berpuasa dengan orang yang solat dalam keadaan tidak berpuasa. Ini lain. Fa innahu li, kata Allah, kerana puasa itu untuk aku. Orang yang puasa ni khusus untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang membalasnya. Aku balas, tak kategori yang beritahu tadi 10 sampai boleh peringkat 700 kali ganda. Tidak, aku sendiri bagi. Ini istimewa puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia sanggup meninggalkan nafsu syahwatnya, makan minumnya kerana sebab aku. Ini istimewa. Kita tak makan tak minum kerana Allah. Kita tahan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana Allah. Ini istimewa orang yang berpuasa. Ini orang yang berpuasa istimewa. Lalu disebut pada kita, walaupun kita panggil puasa itu yang sangat-sangat istimewa, tapi berapa ramai orang yang puasa hanya lapar dan dahaga sahaja. Ini persoalan. Disebut dalam riwayat Ad-Darimi, kam min sha'im laisa lahu min syiyamihi illa adh-dhama' wa kam min qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak dari orang yang puasa tidak ada baginya dari puasanya melainkan dahaga. Berapa banyak dari orang yang menghidupkan malam beribadah, tidak ada baginya bermalam itu, menghidupkan malam itu melainkan hanya berjaga saja, berjaga malam saja. Ini bila kita lebih-lebih lagi kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bila kita kata kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, apa peri penting puasa kita di dalam bulan Ramadan itu? Tidak lain dan tidak bukan kita kena jaga puasa kita sebagaimana Imam Al-Ghazali menetapkan 3 tahap puasa. Pertama disebut saumul umum, yang kedua disebut saumul khusus, yang ketiga disebut saumu khususil khusus. Pertama puasa yang umum, yang kedua puasa yang khusus, yang ketiga puasa yang khusus dari yang khusus. Puasa yang umum, kita puasa, kita faham dari sudut fiqh tu. Kita jaga perkara yang membatalkan puasa daripada mula terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita jaga itu syarat sah batal puasa. Ini puasa yang umum, semua orang puasa. Yang kedua, tahap kedua, puasa yang khusus. Puasa yang khusus ni kita kena jaga mata kita melihat,
Kita kena jaga telinga kita mendengar, kita kena jaga mulut kita bercakap, kita kena jaga tangan kaki kita dari sudut perbuatan kita. Kita kena jaga. Ini puasa yang khusus. Kita tak nak merosakkan pahala puasa. Ada hubung kait hidup kita dengan dosa dan pahala. Ini penting puasa tahap yang kedua. Ini nak, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia bicara ni, pelihara mata melihat, telinga mendengar, mulut mendengar, perbuatan kita. Ini dia. Yang ketiga, tahap yang paling tinggi dipanggil puasa yang khusus dari yang khusus, yang lebih dalam dari yang khusus itu, iaitu puasa yang bagaimana puasa kita semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita benar-benar kerana Allah, semata-mata kerana Allah, bukan yang lain. Kita nak dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, maki hamon, bergaduh macam-macam, cakap kotor, bercakap lucah ke, maki hamon, ini kata dia tak jaga, dan juga tidak meninggalkan amal yang buruk, perbuatan yang buruk, maka tak ada erti bagi Allah pada meninggalkan makan dan minumnya. Tak ada erti. Puasa tapi kosong. Ini dia. Mudah-mudahan kita terjauh dari mereka yang puasa kosong. Jadi bila kita sebut tentang puasa, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan siang kita berpuasa, kita jaga puasa kita untuk mencapai keredaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga bila kita menghidupkan malam, yang biasa kita menghidupkan malam dengan Al-Quran, sama ada Quran yang kita baca dalam keadaan kita solat ataupun di luar solat dengan Quran. Bila disebut puasa, ada kaitan dengan Quran. Quran, puasa, kait antara satu sama lain. Disebut dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam, ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fashaffa'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tu an-nawma bil laili fashaffa'ni fihi. Qala fayushaffa'ani." Kata Nabi SAW, "As-siyamu wal Qur'anu," puasa dan Quran, "yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah," boleh beri syafaat kepada hamba Allah besok di hari kiamat kelak. Puasa, Quran boleh beri syafaat, boleh beri pertolongan pada hamba yang puasa, yang baca Quran di hari kiamat kelak. Yaqulu syam, puasa bercakap berdepan dengan Allah Ta'ala, lapor diri dengan Allah Ta'ala. Kita ni puasa, puasa kita yang ikhlas ini, puasa yang disebut oleh baginda SAW dalam hadis muttafaqun alaihi, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam keadaan penuh iman dan juga mengharapkan redha Allah, ikhlas kerana Allah, diampunkan dosa yang terdahulu. Orang yang puasa begini, puasa itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, lapor diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa mengatakan, "Ay Rabbi mana'tu at-ta'am wasyahawat bin nahar." Wahai Tuhanku, aku menghalang dia makan dan minum, dan juga hawa nafsunya. Aku ni menjadikan si fulan itu tak makan, terhalang dari makan, terhalang juga dirinya dari nafsu syahwatnya. Bin nahari, di waktu siang. Fashaffi'ni fihi, maka jadikanlah aku boleh beri syafaat kepadanya. Jadikan aku ni boleh beri syafaat kepadanya.
Wa yaqulul Quran. Quran pula lapor diri menghadap Allah, mengatakan mana'tu'un nauma bil lail fashaffi'ni fihi. Aku menyebabkan dia terhalang tidur di waktu malam. Dia tak berjaga dirinya hidup dengan Quran, hidupkan diri dengan Quran. Fashaffi'ni fihi, maka jadikanlah aku boleh beri syafaat kepadanya. Lalu Allah berfirman, fayushaffa'ani. Lalu apa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerangkan fayushaffa'ani, maka kedua-duanya Allah Ta'ala jadikan kedua-duanya boleh beri syafaat kepada orang yang dia berpuasa dan dia juga hidup dengan Quran, puasa yang betul-betul puasanya tidak lain dan tidak bukan puasa dalam keadaan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting tujuan daripada kita puasa ini untuk kita mencapai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya cukup setakat itu. Aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi bagi memberkati kita majlis kita pada petang ini, kita mengambil barakah dari puasa kita, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, wasaim hatta yuftir. Di antara doa yang tidak ditolak orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Ini di antara doa yang mustajab. Kita ambil kelebihan ini. Mari sama-sama kita berdoa, moga Allah jauhkan kita dari bala bencana COVID-19 dan apa-apa saja yang menimpa kita, mudah-mudahan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, wa 'an walidina wa 'anil muslimin wa 'an dzurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarral makhawif ajma'in. Wa ihfazna minal fitani wal waba'i wa syururil ghawgha'i wa sawlatiz zalimin. Waj'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma ارفع عنا القهط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. تأصلنا بعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد
فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.